Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nobarkis binti Husin, pemegang nombor metrik 279483 akan membentangkan tajuk usul fiqh. Ilmu usul fiqh merupakan panduan utama ulama dalam berijtihad dan juga berfatwa. Secara umumnya, ilmu usul fiqh berkait rapat dengan semua ilmu syariat dan secara khususnya ilmu usul fiqh ini berkait rapat dengan ilmu fiqh. Pengertian usul fiqh dapat dibahagi kepada dua, iaitu dari segi istilah dan juga dari segi bahasa. Usul merupakan kata jamak daripada perkataan aslun yang membawa maksud asas, iaitu apa yang didasarkan sesuatu di atasnya, sumber serta kaedah. Dari segi istilah pula, aslun membawa maksud dalil. Sebagai contoh, ulama menyatakan dalil bagi hukum masalah ini ialah ayat tertentu di dalam Al-Quran. Maksud fiqh dari segi bahasa iaitu mengetahui atau memahami tentang sesuatu. Dari segi istilah pula, maksud fiqh ialah mengetahui atau ilmu hukum-hukum syarak yang bersifat amali yang diperolehi daripada dalil-dalil yang terperinci. Usul fiqh membawa maksud ilmu yang membahaskan kaedah-kaedah yang digunakan oleh ulama mujtahid untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak berkaitan perbuatan mukallaf daripada dalil-dalil tafsili. Para ulama seperti Ibnu Nuzaim dan Al-Mahlawi telah mentakrifkan usul fiqh sebagai ilmu berkenaan kaedah-kaedah dan dalil-dalil yang bersifat ijmali kulli yang digunakan dengannya untuk sampai kepada proses istinbat hukum fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najlani binti Abdul Rahman, nombor metrik 277029. Okey, apa perbezaan antara usul fiqh dan qawaid fiqh? Okey, yang pertama, perbezaan daripada segi maksud. Usul fiqh merupakan ilmu tentang kaedah mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalilnya seperti Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, Ijma' dan sebagainya. Manakala qawaid fiqh pula membincangkan hukum fiqh itu sendiri berdasarkan kepada kaedah yang dikumpulkan daripada hukum-hukum yang mempunyai persamaan dari sudut tertentu seperti kaedah tentang niat, syak, mudarat, adat, rukhsah dan sebagainya. Perbezaan yang kedua daripada segi punca atau tempat ambilan. Usul fiqh berpunca daripada perbahasan lafaz-lafaz dalam Arab, nahwu, saraf dan balawah. Kaedah ini diperolehi secara istiqra' atau induktif terhadap teks-teks Arab. Qawaid fiqh pula diperoleh daripada hukum syarak yang 5, fatwa-fatwa dan masalah-masalah fiqh. Perbezaan yang ketiga daripada segi kaedah-kaedah. Usul fiqh lebih khusus kepada ahli ijtihad dan ahli fatwa dalam usahanya untuk menyimpulkan hukum syarak dari dalil-dalilnya. Begitu juga dalam menyelesaikan hukum masalah yang tidak disebutkan hukumnya dalam dalil-dalil muktabah dan permasalahan baru iaitu nawazil. Qawaid fiqh pula lebih khusus dengan ahli fiqh atau pelajar yang menjadikannya rujukan untuk mengetahui hukum-hukum furu'. Sekian, terima kasih. Nama saya Nuriziani binti Rudi dengan nombor metrik 279147 akan membentangkan fungsi usul fiqh. Antara fungsi usul fiqh adalah untuk mengetahui secara terperinci tentang aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usul fiqh berguna untuk mengetahui tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan sesama manusia, hak dan kewajiban manusia di muka bumi yang bersifat individu, keluarga, masyarakat dan negara. Usul fiqh juga membolehkan kita mengetahui cara beribadat dan muamalat. Sebagai contoh, cara menunaikan solat, menunaikan haji, berzakat, berpuasa, berjual beli, pembahagian warisan, hibah, wakaf, dan ketentuan peraturan di pengadilan serta hubungan antara negara. Selain itu, usul fiqh berfungsi untuk menentukan sikap kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Usul fiqh membolehkan kita mengetahui apa yang harus dilaksanakan iaitu tanggungjawab dan apa yang harus ditinggalkan iaitu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat mengetahui perkara wajib, haram, sunat, mubah dan makruh. Dengan mempelajari usul fiqh, kita boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana melaksanakan syariatnya. Dalam pada itu,
usul fiqh berfungsi untuk memberi pemahaman asas mengenai kaedah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menerka hukum. Mereka mengikut petunjuk kaedah tersebut walaupun tidak menyebutnya secara jelas. Hal ini dapat dilihat daripada ucapan dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Saidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum berkata, sesungguhnya iddah bagi seorang perempuan yang hamil yang kematian suaminya adalah dengan keluarnya kandungannya. Beliau berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Talaq ayat keempat yang bermaksud, dan mereka yang mengandung itu tempoh iddah mereka adalah sehingga keluarnya kandungan, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nescaya dia akan memudahkan segala urusannya. Hujah ini jelas menunjukkan satu kaedah daripada kaedah-kaedah usul, iaitu sesungguhnya nas yang terkemudian memasukkan nas yang terdahulu sekalipun tidak menyebutnya secara jelas. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan kepentingan ilmu usul fiqh. Yang pertama ialah menjaga syariah Islamiah, kerana ilmu usul fiqh memelihara dalil-dalil pensyariatan daripada disalahguna oleh orang ramai. Yang kedua ialah menghalang daripada berlakunya pentafsiran nas-nas Al-Quran dan Al-Sunnah hanya semata-mata berpandukan akal dan hawa nafsu. Jadi kita dapat membentuk umat Islam daripada ajaran sesat dan dilebih daripada asas Islam yang sebenar. Yang ketiga ialah membantu memberikan penjelasan tentang cara menghimpunkan dalil-dalil yang dilihat terdapat percanggahan antara satu sama lain. Dengan cara ini, ia dapat membantu memahami cara ulama silam mengeluarkan hukum syarak dengan penuh teliti. Dan terakhir ialah memudahkan proses ijtihad serta memberikan hukum sesuai bagi setiap kejadian semasa yang berlaku. Tokoh yang pertama ialah Imam Syafi'i. Nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Syafi'i bin Sa'id. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab, iaitu pada tahun 150 Hijrah di Gaza, Palestin. Beliau dikenali sebagai Imam Syafi'i, iaitu gelaran Syafi'i yang diberi simpanan nama datuknya Syafi'i bin Sa'id. Beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah di Kahirah, Mesir. Selain daripada gelaran Imam Syafi'i, beliau juga terkenal dengan gelaran Bapa Usul Fiqh. Beliau adalah tokoh ilmuwan terawal yang mengumpulkan intipati perbahasan usul fiqh dan terhasillah penulisan kitab yang diberi nama Al-Risalah. Kitab ini adalah yang terawal dalam menyatakan kaedah-kaedah mengeluarkan hukum daripada sesebuah nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab Al-Risalah ini terhasil di atas permintaan Imam Abdul Rahman bin Mahdi yang merupakan seorang ahli hadis yang terkenal. Dan sehingga ke hari ini, Kitab Al-Risalah sentiasa menjadi rujukan dan diwarisi oleh masyarakat Islam sehingga hari ini. Selain itu, Imam Syafi'i juga meninggalkan kitab fiqh yang sangat masyhur, iaitu Kitab Dalam Kitab Al-Um, dia membahaskan tentang pelbagai persoalan yang lengkap dengan dalil-dalilnya baik dari segi Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tokoh yang kedua ialah Imam Ghazali. Nama sebenar beliau ialah Abu Hamad Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah di Ghazalah, Iran. Imam Ghazali ini mendapat gelaran Al-Ghazali sempena nama tempat kelahirannya di Al-Ghazalah. Beliau juga dikenali sebagai Hujjatul Islam kerana kecekapan, kemasyhuran dan kekuatannya membela agama. Beliau meninggal pada tahun 505 Hijrah di Tus. Sumbangan beliau dalam bidang ilmu usul fiqh ini antaranya ialah penulisannya, iaitu kitab Al-Mustafa min Ilmi Al-Usul. Beliau adalah orang yang pertama yang memasukkan perbahasan mantik dalam ilmu usul fiqh. Maksud mantik secara ringkasnya adalah ilmu dan kaedah yang mana dengan kaedah tersebut akal kita mampu terpelihara daripada tersilap dalam berfikir. Maksudnya bahasa mudah dia ilmu logik. Kitab ini adalah sebuah karya ilmiah yang berpengaruh bukan sahaja dalam bidang usul fiqh tapi juga dalam bidang pemikiran Islam umumnya, dan sehingga kini kitab ini masih lagi menjadi rujukan. Imam Ghazali mengarang kitab ini disebabkan permintaan beberapa kelompok yang mempelajari ilmu usul fiqh kepadanya. Tokoh seterusnya ialah Imam Haramain.
jarang sebenarnya kita dengar Imam Haramain ni. Nama sebenar Imam Haramain ialah Abdul Malik Ibnu Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf. Dilahirkan pada tahun 419 Hijrah di Juain di Saibur. Gelaran masyhur beliau adalah Imam Haramain dan Al-Juwaini. Imam Haramain iaitu imam dua tanah haram Mekah dan Madinah. Pada ketika itu beliau menetap di Haramain ketika keluar dari kampung halamannya ke Hijaz iaitu di Mekah dan di Madinah selama 4 tahun mengajar dan memberi fatwa. Pada tahun 478 Hijrah, Imam Haramain meninggal dunia pada 25 Rabiul Akhir. Antara karya usul fiqh beliau ialah kitab Al-Burhan fil Usul Fiqh. Kitab ini ditulis mengikut tarikah Al-Mutakallimin iaitu ahli kalam suatu metodologi penulisan yang cenderung kepada dalil berdasarkan akal serta tidak taksub kepada mana-mana mazhab. Imam Haramain juga tokoh bagi mazhab Syafi'i. Kitab ini adalah karya terakhir Imam Haramain dalam ilmu usul fiqh dan salah satu karya terbaik dalam ilmu akidah. Dan memang diakui Imam Haramain ni adalah seorang pakar yang terbesar, pakar terbesar ilmu usul fiqh setelah wafatnya Imam Syafi'i.